Okay, starting. Okay, now live. Sekejap siapa? Okay. Ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada yang bukan Muslim lah. So insyaAllah hari ini kita akan start kita punya webinar kita, yang mana kita tajuk kita spesifikkan dalam iaitu tajuk kita pada malam ni adalah COVID-19 dalam komuniti. So ada beberapa benda yang kita kena tekankan dalam COVID-19 dalam menjalani kita punya pandemik pada hari inilah. So antara isu-isu yang kita akan kupas pada hari ini adalah apakah tindakan kita kepada pesakit-pesakit COVID-19. So adakah anda kontak rapat dan sebagainya. So kita tak tahu. So ada lagi kalau isu-isu yang kita kenalan keluarga positif COVID-19. So apa tindakan kita? So bila kita tahu ahli keluarga kita, mak kita atau ayah kita kan, so kadang-kadang bila diorang kena COVID-19, so apa tindakan kita? So kadang-kadang banyak yang memilih untuk diam dan sebagainya. So isu-isu malam ni kita akan dapat pencerahan sedikit sebanyak daripada Dr. Anza. So kita perkenalkan dululah sedikit sebanyak tentang Dr. Anza ni. Orang cakap tak kenal maka tak cinta, betul? Okay. So Dr. Anza Elias ni untuk tetamu-tetamu kita pada inilah, untuk pengetahuan anda semua, dia adalah seorang public health medicine specialist lah, yang mana dia spesifik kepada occupational health. So Dr. Anza ni juga dia ada master degree dalam community medicine lah, daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. So dia juga menjalankan dia punya perubatan di University of Tasmania, Australia. Lepas tu dia berkhidmat pula dalam Kementerian Kesihatan Malaysia KKM selama 15 tahun. So maknanya Dr. Anza ni bukan orang yang biasa-biasa lah. So dia, ilmu dia sangat banyak lah. So malam ni kita akan dapat tengoklah segala pencerahan yang dia akan kongsikan selepas ni. So lepas dia berkhidmat kat KKM, lepas tu dia akan berkhidmat pula dekat Universiti Arab Emirates UAE, Universiti in Abu Dhabi. Dekat situ dia ada tambah pengalaman dia lagi lah. So lepas itu tahun 2017 pula Dr. Anza ni dia balik ke Malaysia dan dia berkhidmat di International Medical University dekat Sunway Medical Center lah. So dengar Dr. Anza ni ada juga dia pernah berkhidmat dengan WHO jugalah. Itu adalah sedikit sebanyak tentang Dr. Anza. So, kalau saya bagi tahu banyak-banyak malam ni sampai pukul 10 pun tak habis. So tak pun buang masa lagi, saya memberi ruang kepada Dr. Anza untuk mengkupas isu tentang COVID-19 dalam komuniti kita. Silakan Dr. Anza. Terima kasih Encik Anwar. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Terima kasih kerana dapat bersama pada malam ini. Saya tahu long weekend, semua orang lepak di rumah sebab tak ada nak keluar masa MCO. Saya share sekejap ya. Dan tidak boleh buat, dan akhir sekali apa yang perlu dilakukan
nafas, hilang dia rasa atau hilang dia bau. Jadi kalau kita pasti kes yang kita tengok dalam 2 bulan lepas, 3 bulan lepas dalam angka dalam 2,000, dalam 3,000, ada yang capai 4,000 ya. Jadi mungkin ramai di antara kita yang ada COVID-19 tanpa disedari. Ya, sebab itu sekarang ni kita COVID-19 berada di komuniti. Kalau kita ingat lagi pada awal bulan April, March, April sampai bulan Julai, kita masa tu kita hanya ada kluster sahaja. Masa tu kita tidak ada di komuniti, hanya pada kluster tertentu sahaja. Ya, akan tetapi sekarang kita dapati COVID-19, jangkitan COVID-19 berada di komuniti, ada di mana-mana saja. Jadi hendaklah tahu apa nak buat sekiranya anda ada jangkitan COVID-19. Ya, sekiranya anda diuji, katalah anda ada buat RT-PCR, ujian swab test, RT-PCR positif, mesti berduduk di rumah. Ya, saya nak terangkan di sini adalah ujian untuk COVID-19 atau kita panggil swab test ada 2. Ya, yang pertama adalah RT-PCR. Ini adalah ujian diagnostik, kita nak confirmkan dia. Yang kedua adalah RTK antigen. Ya, jadi untuk RT-PCR dia ambil masa lebih kurang 24 hingga 48 jam, dan RTK antigen adalah dia ambil masa dalam beberapa jam. Sekiranya RTK antigen positif, anda hendaklah menjalankan RT-PCR untuk dapatkan confirmation. Ya. Jadi sekiranya RTK antigen positif, nak pergi buat RT-PCR, duduk di rumah. Ya, lepas buat test duduk di rumah dan di dalam bilik sendiri, kalau boleh ada bilik air sendiri, sebab tak perlu kongsi dengan orang lain. Kalau perlu berkongsi juga, kena disinfect. Nanti saya akan terangkan. Ya, yang kedua adalah kemas kini MySejahtera untuk pemantauan sendiri. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, untuk ujian, sekiranya mereka ada RT-PCR yang akan notify Kementerian Kesihatan adalah dua bahagian. Yang pertama adalah makmal yang membuat ujian, mereka akan membuat notifikasi kepada Kementerian Kesihatan melalui satu sistem kita panggil SIMCA. Dan yang kedua adalah selepas makmal itu tahu positif, dia akan beritahu doktor yang buat swab, klinik atau hospital yang buat swab untuk untuk memberi notifikasi kepada Kementerian Kesihatan melalui e-notifikasi. Ya, jadi dia ada dua cara bagaimana Kementerian Kesihatan tahu. Akan tetapi anda juga perlu kemaskini MySejahtera. Ya. Yang ketiga adalah pejabat kesihatan daerah atau COVID-19 Assessment Center akan hubungi anda untuk dapatkan untuk beri appointment untuk jumpa di CAC, dan mereka akan berikan surat perintah pengawasan di rumah. Ya, ini adalah CAC ni, bagaimana nak tahu nombor CAC adalah pergi ke website Kementerian Kesihatan Malaysia, pergi kepada hotline. Kat situ ada nombor CAC. Ya. Nombor CAC itu adalah bergantung kepada alamat rumah, bukan alamat tempat kerja, tetapi alamat rumah. Ya. Sekiranya alamat rumah anda misalnya di Mangi, mungkin di bawah Putrajaya. Jadi anda hendaklah hubungi pejabat kesihatan CAC tersebut. Ya. Dan apakah HSO atau Home Surveillance Order ini adalah perintah mengikut Akta Pengawalan dan Pencegahan Penyakit Berjangkit 1988. Mereka bagi surat, pejabat kesihatan bagi surat, anda dikehendaki berada di rumah. Sekiranya langgar, anda boleh didakwa di bawah Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit. Ya. Jadi sekiranya anda sesuai untuk berada di rumah atau kategori 1 dan 2,
iaitu mereka yang tidak mempunyai simptoms atau mempunyai simptoms yang ringan seperti batuk sikit atau sakit tekak sedikit, ya, maka anda boleh duduk di rumah kalau mereka nampak sesuai dan juga rumah itu sesuai. Dan contoh dia sekiranya rumah sesuai pun, akan tetapi ada mereka ada ahli keluarga yang mempunyai yang berumur seperti 60 tahun dan juga atau mereka mempunyai sakit jantung, sakit darah tinggi, tak terkawal atau kencing manis tak terkawal, maka tak boleh juga duduk di rumah dan dikehendaki berada di pusat kuarantin. Okey. Yang keempat adalah yang saya terangkan tadi, CAC akan nasihatkan sama ada duduk boleh asosiasi di rumah ataupun tidak, atau ditempatkan di pusat kuarantin. Dan yang terakhir, selepas 5 hari dan jika tidak ada gejala, mereka akan berikan surat pelepasan. Okay, akan tetapi sekiranya ada gejala, hendaklah telefon kepada CAC lah. Jadi ada yang orang awam yang mereka ingat sekiranya mereka tidak tunggu sampai teruk baru nak telefon Kementerian Kesihatan sebab tak nak kena kuarantin lama. Jadi saya nasihatkan sekiranya ada simptom semakin teruk, jangan tunggu, kena telefon CAC, ya. Okey, sekarang ni ini adalah semua daripada Kementerian Kesihatan. Mereka siapa yang positif dia akan dapat SMS untuk push notification dekat MySejahtera, ya. Okey. Dan selepas 10 hari akan dapat surat pelepasan perintah dan penguasaan di rumah HSO tadilah, dan anda boleh kembali bekerja. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sejak bulan Oktober 2020 kita tidak lagi menjalankan RT-PCR, ujian RT-PCR yang kedua untuk mereka yang positif, ya. Pada masa awal-awal tahun 2020 memang kita adakan ujian sebelum discharge, kita akan buat RT-PCR yang kedua atau yang ketiga. Tetapi sekarang sejak bulan Oktober tidak. Kenapa? Kerana data terkini menunjukkan bahawa selepas mereka yang positif akan mempunyai keputusan RT-PCR yang positif juga sehingga 3 bulan, ya, kerana terdapat bingkisan atau remnants yang virus yang yang non-infektif, yang tidak boleh menjangkitkan pada orang. Oleh itu dia positif tetapi dia tidak boleh menjangkiti orang lain. Jadi kena fahamlah, ya. Kadang-kadang majikan nak juga buat RT-PCR, dia akan positif. Okey, ini adalah contoh untuk MySejahtera. Pergi kepada helpdesk dan tekan saya disahkan COVID-19 positif, ya. Okey, seperti yang saya terangkan tadi, untuk mereka yang positif, jangan sentiasa duduk di rumah, hendaklah selalu disinfect tempat yang kerap disentuh seperti tombol pintu, kepala bilik air, dan juga tempat kalau masih buat kerja, kalau tak ada simptom anda masih akan buat kerja, hendaklah disinfect mouse atau keyboard, ya. Okey, mereka hendaklah laporkan status kesihatan guna MySejahtera, basuh tangan, dan sekiranya gejala semakin teruk, tolong hubungi 999 atau pergi ke hospital, ya. Tak boleh kongsi peralatan makanan, dan juga kalau ada bersin, batuk, pastikan buang tisu dan juga mask ke dalam tong sampah, lepas tu ikat kena buang, ya. Lepas tu kena basuh tangan, ya. Okay, satu yang saya ingatkan adalah pastikan buka tingkap kerana untuk supaya pengudaraan yang baik dalam bilik, ya. Sebab kajian menunjukkan risiko untuk kebolehjangkitan adalah rendah sekiranya kita ventilasi bagus, ya, pengudaraan bagus. Okey, saya dah terangkan tentang apakah anda perlu buat, apakah anda tak perlu buat sekiranya anda positif. Sekarang ni kalau anda akan duduk di rumah dengan seseorang yang positif, apa nak buat?
anda secara tidak langsung akan dikategorikan sebagai kontak rapat, ya. Jadi kena duduk di rumah juga, tak boleh kongsi bilik, ya, walaupun suami isteri memang tak boleh kongsi bilik juga, ya. Sekiranya perlu face to face, pakai mask, ya. Dan untuk beri makanan, letakkan dalam dulang, ketuk pintu, dan mereka akan boleh ambil sendiri, ya. Akan tetapi walaupun tak boleh jumpa, tetapi pastikan sekiranya duduk dalam bilik, kena telefon atau video call lah, nak pastikan yang orang positif itu adalah sihat, ya. Maknanya kita nak pastikan dia tak ada simptom seruk ke, dan mungkin dalam 1 jam sekali kita kena pastikan mereka okey ke tidak, ya. Sekiranya lepas mereka bagi makanan, yang pinggan, mangkuk tu, pakai sarung tangan untuk bersihkan, untuk basuh, ya. Lepas tu kena pantau diri sendirilah, ya. Untuk mereka yang kontak rapat, bermula daripada bulan Januari, pertengahan bulan Januari, mereka yang tidak mempunyai simptoms, kontak rapat dan tidak mempunyai simptoms, tidak perlu menjalankan ujian COVID-19 di Kementerian Kesihatan, ya. Akan tetapi sekiranya anda ingin buat, tidak ada masalah, ya, boleh buat di swasta, ya. Okey, ini adalah sekiranya anda jaga orang yang positif, ni anak kecil, selalunya mereka kanak-kanak yang berumur 2 tahun ke atas yang boleh dirawat di rumah, ya. Kalau bawah daripada 2 tahun akan perlu dimasukkan di hospital atau pusat kuarantin, ya. Kalau mereka demam, letih, tak nak main, tak nak makan, kata sakit dada, lepas tu dia kata sesak nafas dan juga sawan, jangan tunggu, tolong dapatkan rawatan segera, ya. Jadi kena tengok betul-betul, ya. Sebab kanak-kanak dia cepat deteriorate, ya. Jadi kena pastikan sentiasa awasi anak-anak yang COVID-19, ya. Okey, sekiranya anda positif, apa nak buat? Kalau yang simptom teruk termasuk berasa letih sangat, demam sampai 5 hari tak baik-baik, makan ubat demam pun tak kurang demam, sesak nafas, sakit dada, muntah, cerit-berit, atau langsung tak nak makan, rasa letih, tolong dapatkan rawatan segera, ya. Jangan tunggu, ya. Kerana walau sekiranya anda tunggu, kuman boleh merebak kepada organ yang lain, contoh dia kepada paru-paru, ya. Kita tak nak yang tu, ya, walaupun anda muda. Okey, ini yang saya terangkan untuk tempoh pengasihan diri untuk kes COVID-19 yang tidak ada simptoms, tidak ada masalah, ya. Sampai hari ke-10, insya-Allah pergi kepada CAC, doktor akan cek, memeriksa badan anda, dan sekiranya tak ada simptoms, dia akan tamat, ya, dan boleh kembali bekerja. Sekiranya sekiranya ada tempoh pengasihan diri, katalah dia tak ada simptoms, ya, dia dah habis dah hari ke-10, tetapi sekiranya masih ada simptoms, dia sampai 14 hari juga, ya. Dan juga sekiranya simptoms gejala bermula hari ke-5, lepas tu dia akan lanjutkan sehingga 10 hari daripada hari gejala bermula. Jadi bergantung kepada hari yang mana gejala bermula. Oleh itu, pastikan anda kena amanah lah, ya, kena beritahu dekat kaki tangan kesihatan, catatkan hari apa yang anda start simptom, sebab kita nak pastikan anda ada tempoh pengasingan tu adalah sesuai. Kalau tak beritahu betul-betul, anda keluar di rumah, itu yang akan merebakkan kepada orang lain, sebab dia boleh menjangkitkan kepada orang lain, ya. Okey, untuk disinfect juga ini sangat penting. Adalah yang paling murah, yang paling senang adalah kita guna disinfeksi sodium hypochlorite
iaitu yang paling yang paling mudah dapat adalah Clorox atau Pipit atau brand Tesco, tak ada masalah ya. Dr. Anza, Ya saya. boleh tolong share slide tak? Sebab dia dah stop share tadi. Oh, okey. Dah stop sharing. Thank you, Okey. Thank you. Sekejap Okey, ni boleh nampak ya. Sekejap Okey, ya. Doktor nampak dia. Thank you. Okey, thank you Doktor. Okey, ni okey nampak Clear, very clear. Okey, thank you. Nasib baik beritahu. Terima kasih. Okey, sekiranya yang saya terangkan tadi, yang disinfektan yang paling sesuai adalah sodium hypochlorite atau alkohol ya. Jadi kalau guna sodium hypochlorite ini sodium yang kita boleh guna adalah 5 sudu makan sodium hypochlorite dengan 3.8 liter air. Jadi senang saja, tetapi kena ingat kita tak boleh bancuh sampai 1 minggu, dia tak tahan. Dia hendaklah selama 24 jam saja tahan. Jadi jangan buat banyak sangat. Buat cukup untuk 24 jam, lepas tu kena buang, buat yang baru ya. Kita jangan ingat nak sedangkan kerja lepas tu buat 1 minggu, dia tidak akan bunuh kuman ya. Jadi apa yang penting adalah kita lepas bancuh tu lap dekat kawasan yang sering disentuh, macam saya kata contoh dia dekat tombol pintu, dekat Swiss atau macam lampu, aircon semua tak perlu sebab orang tak bersin sampai ke atas ya. Tapi yang paling penting adalah yang kita selalu guna seperti telefon ya, yang telefon tak boleh guna sodium hypochlorite, kena guna alkohol 60 hingga 70% ya. Dan tentu sekali kena basuh tangan lah ya. Okey, kontak rapat pula kena duduk di rumah juga, sama juga dengan mereka yang positif ya. Kemas kini MySejahtera dan pejabat kesihatan daerah akan hubungi untuk beri surat perintah pengawasan di rumah. Okey, sekarang ni sebab kes banyak, kemungkinan pejabat kesihatan daerah tak sempat untuk hubungi anda untuk beri surat perintah pengawasan di rumah. Jadi apa perlu buat? Okey, kita kena tahulah status kita. Sekiranya tak dihubungi, pastikan anda kena self quarantine diri selama sekurang-kurangnya 10 hari selepas anda bertemu dengan orang yang positif ya. Dan kalau untuk PKD, kalau PKD hubungi anda tak ada masalah lah, selepas 10 hari PKD akan berikan surat pelepasan ya. Jadi kena faham ya, sekiranya tak hubungi kena amanah supaya anda tak merebakkan kepada orang lain ya. Sekiranya ada gejala, tolong telefon PKD untuk dapatkan ujian COVID-19 ya. Okay, siapakah mereka yang kontak rapat? Yang ahli keluarga atau mereka yang duduk serumah ya, atau duduk di tempat kerja yang sama, contoh dia di kalau meja yang besar, mereka yang sama atau duduk bersama dalam satu kenderaan ya. Yang kedua adalah mereka yang bersemuka lebih daripada 15 minit, kurang daripada 1 meter. Yang ketiga, tidak bersemuka tetapi berada dalam bilik berhawa dingin selama lebih daripada 2 jam. Ya, itu adalah definisi kontak rapat, untuk COVID-19. Jadi anda hendaklah tahu sama ada anda adalah kontak rapat ke tidak, kerana anda berisiko tinggi untuk dapatkan jangkitan COVID-19 ya. Sebab katalah kita tak tahu kita kontak rapat, lepas tu pergi shopping, pergi makan dengan orang, sebab kita makan, kita buka mask kan, jadi risiko untuk tinggi untuk jangkitkan kepada orang lain ya. Yang seterusnya, mereka yang positif, mereka yang kontak rapat kena kuarantin juga daripada tarikh terakhir pendedahan ya, sebelum 10 hari.
kena pantau dan juga yang gejala akan diberikan COVID-19 seperti saya terangkan tadi ya. Ini adalah contoh MySejahtera, kena status kepada kena update status di MySejahtera ya. Ini adalah untuk MySejahtera dia akan kita kena jawab soalan selama 14 hari walaupun 10 hari lepas kuarantin, tapi soalan masih sampai 10 hari ya. Okey, yang seterusnya bagaimana kita boleh cegah jangkitan COVID-19 dan hadapi di komuniti. Okey, apa yang kita berlaku sekarang di Malaysia, bukan saja di Malaysia, di kebanyakan negara adalah pandemic fatigue. Kerana kita dah rasa dah tak larat dah dengan COVID-19, dah tak larat dah, kena pakai mask, kena basuh tangan, kena tak boleh makan beramai-ramai, tak boleh kenduri. Jadi bila jadi macam ni semua orang dah tak nak dengar lah, dah buat tak kisah ya. Sebab asyik dengan SOP. Jadi mereka dah langsung tak ambil kisah ya, sebab bukan salah mereka, ini adalah kita panggil pandemic fatigue ya. Sebab itu tugas kami sebagai pakar perubatan kesihatan awam adalah untuk pujuk public, kata tolonglah kita buat sama-sama, sebab kami tidak mahu anda masuk hospital, sebab rakan-rakan kami di hospital dah tak larat, dah tak sempat dah ya. Supaya hendaklah kita betul-betul ikut pakai mask dan juga basuh tangan ya. Jangan pergi tempat crowded. Yang kedua adalah infodemic. Ya. Infodemic itu apa? Infodemic adalah terlalu banyak information, maklumat tentang COVID-19. Termasuk yang tak betul, termasuk yang betul. Jadi orang awam tak tahu yang mana satu betul, yang mana satu tidak. Jadi mereka jadi confused dan dah buat ada yang duk share sekarang ni. Dulu share hanyalah dekat WhatsApp group, dekat Telegram. Sekarang banyak sangat platform. Kita ada 3. WhatsApp, kita ada Telegram, lepas tu kita ada Bip. Jadi banyak sangat information yang ada. Jadi satu public, saya kena teranglah kepada orang awam, jangan banyak sangat baca tentang COVID-19, baca daripada yang rasmi, iaitu daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu yang paling senang ya. Dan juga WHO. Dan yang ketiga adalah kesedaran orang awam tentang ini adalah tanggungjawab bersama untuk COVID-19, bukan tanggungjawab Kementerian Kesihatan, bukan tanggungjawab polis, bukan tanggungjawab askar, bukan tanggungjawab MKN, tapi adalah kita ya. Kita bersama-sama. Okay, jadi bagaimana kita nak lawan COVID-19? Yang pertama adalah penjarakan fizikal. Sekarang ni bila kita nampak mereka masih lagi nak duduk dekat-dekat, walaupun kita nak pergi jauh, tetapi kalau untuk kita beratur masih lagi yang terlupa untuk masih dekat-dekat atau untuk potong queue, contoh dia ya. Yang kedua adalah pakai mask betul-betul. Jangan tak boleh pakai mask dekat bawah hidung, dekat leher, atau mask longgar ya. Kerana apa yang berlaku adalah bila ada setengah tu untuk letak di telinga, bukan diikat, kalau dekat telinga dia longgar ya. Atau untuk yang perempuan kita pakai extender, pun extender tu tak betul-betul rapat. Jadi bila dia longgar senang untuk dapat tak protection lah, tak ada protection ya. Kedua adalah kebersihan tangan, sangat penting. Yang keempat adalah pengudaraan yang baik, seperti yang saya terangkan tadi. Sekiranya anda perlu ingin makan di luar, saya nasihatkan pergi di tempat yang pengudaraan yang baik di luar. Jadi sebab kita nak makan, kita buka mask kan. Yang seterusnya, yang terakhir adalah tolong dapatkan maklumat tepat. Jadi sekarang ni kita banyak sangat platform untuk dapatkan maklumat, akan tetapi kalau kita Google saja mungkin tak tepat ya. Jadi saya nasihatkan untuk masa sekarang, untuk pandemik sekarang, tak perlu banyak-banyak information, dapatkan hanya maklumat tepat, iaitu daripada Kementerian Kesihatan Malaysia ya. Itu yang paling senang dan jimatkan masa ya. Ini adalah yang terakhir adalah cara untuk pakai mask lah ya. Kena pakai yang betul. Kalau pakai cara yang salah, maknanya dia tidak ada protection yang betul. Itu saja daripada saya. Mungkin saya akan jawab soalan.
Ada soalan ada soalan ke? Ana tak dengar. Alright, dengar. Boleh dengar. Alright. So, terima kasih kepada Dr. Hamzah kerana dapat share sedikit sebanyaklah tentang ilmu COVID-19 dan beri pencerahan lah. So, daripada time doktor tengah present tadi ada beberapa soalan lah yang ada kita punya tetamu ni lah WhatsApp. Mana satu ni? Daripada mana? Okey. Kita ada pertanyaan doktor daripada Ashraf Idris. Dia tanya, nak tanya pasal perkembangan vaksin je. Sejauh mana kadar keberkesanan dan keselamatan vaksin tu? Ada soalan daripada Ashraf Idris. Untuk vaksin, insya-Allah kita batch yang pertama akan sampai daripada Pfizer pada akhir bulan Februari. Dan buat untuk pengetahuan yang untuk Pfizer, saya cakap pasal Pfizer dulu sebab itu yang kita dah order dan insyaAllah akan dapat, adalah keberkesanan dia lebih daripada 90%. Maknanya dia akan memberi perlindungan kepada 90% daripada mereka yang mendapat vaksinasi ini. Dan selamat atau tidak, insyaAllah untuk di Malaysia kita di bawah NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency, memang buat kajian untuk pastikan vaksin ini adalah selamat. Jadi insyaAllah dia akan selamat dan kita harapkan untuk batch yang pertama adalah kepada frontliners dahulu. So insyaAllah selepas tu kita akan ada batch yang seterusnya lah kepada mereka yang berisiko tinggi untuk dapatkan jangkitan COVID-19. Okay, terima kasih doktor. Kita ada lagi soalan daripada Puan Noridah Marsidi. Dia tanya kat sini, dia curious sikit lah. Semua orang wajib ke ambil suntikan vaksin ni doktor? Dia tidak wajib tetapi digalakkan. So tidak ada di Malaysia kita tidak ada undang-undang untuk mewajibkan mereka ambil rakyat Malaysia ambil vaksin, tetapi kita galakkan untuk ambil vaksin supaya bila ada herd immunity kita boleh balik kepada asal yang dulu, the old normal. Sekarang kita di normal, kita nak the old normal supaya kita boleh pergi cuti, kita boleh ada kenduri. Ya. Ada soalan. Sekiranya vaksin tidak berjaya, boleh beri gambaran sedikit worst case scenario yang bakal berlaku di Malaysia. Okay, apa yang saya nampak ini adalah pengalaman saya semasa H1N1. Masa tu pun tidak ramai uptake, tidak ramai mereka yang ingin mengambil vaksin COVID-19 dan katalah vaksin tidak berjaya ni maksudnya tak ramai orang ambil. Ya, bila katalah tidak ramai orang contoh dia katalah hanya 50% daripada rakyat Malaysia ambil, jadi maknanya dia masih jangkitan tu worst case scenario adalah jangkitan tu masih berada lah macam sekarang lah. Jadi kita ekonomi tidak boleh jalan seperti biasa. Frontliners masih juga kena jaga mereka yang sakit. Itu worst case scenario. Saya harap majoriti rakyat Malaysia akan ambil lah sebab kita nak balik kepada yang dulu kan. Mungkin ada dia macam terkesan daripada kita tengok video-video yang orang viral kan, tapi mostly itu saya rasa fake. Betul. Satu lebih saya cadangkan sekiranya ada video macam tu tak payah tengok kot sebab kita akan lagi rasa nervous, panik dan sebagainya kan. Okay, doktor, ni ada soalan lagi doktor, boleh lagi? Boleh. Boleh lagi. So daripada Puan Nabila Hisham. Dia tanya kat sini, salam doktor, dia tak ada gejala tetapi nak buat test COVID. Dia patut ambil RT antigen ataupun RT PCR? Sekiranya tidak berisiko tinggi, katalah bukan close contact, tidak ada gejala, boleh ambil RT antigen.
boleh ambil, boleh buat RTK antigen. Jadi sekiranya positif sebab dia cepat dapat keputusan kan, so harap-harap kalau negatif, maknanya dia dah memang negatif, kalau positif dah kena dapatkan confirmatory test. Okay, ada soalan daripada Miss Vicky. Is all hospital private hospital not accept COVID-19 patients? We do not know yet. As of last week, there's still some discussions on the payment mechanisms of COVID-19 patients. So the medical insurance have not decided the mechanism how they're going to be. So not yet for now, but most likely yes, soon. Ada lagi doktor? Soalan dulu Tak ada. Okay. Ni ada lagi satu ni daripada Ashraf Idris, lagi satu. Dia tanya ni, lepas vaksin keluar, adakah COVID-19 ni dia akan hilang 100% ataupun akan jadi macam penyakit lain macam influenza, chickenpox dan sebagainya? Dia tak akan disappear macam tu saja. Bagi saya dia adalah contoh seperti influenza. Kalau kita ingat influenza A dengan B, influenza setiap tahun kan kita kena ambil vaksinasi. So dia akan masih berada di sini, tetapi sekiranya ramai orang dah ada immunity dan oleh itu tak ramai orang sakit lah. Dia tak ramai orang sakit dan kita boleh balik kepada yang dulu. Sebenarnya vaksin akan jadi vaksin wajib lah kan? Tak boleh, macam saya tak boleh wajib sebab tak ada undang-undang untuk mewajibkan. Jadi kita kena pujuk. Bagi saya ini adalah tanggungjawab saya sebagai pakar perubatan Islam untuk pujuk. Sebab itu kita adakan ini untuk pujuk orang awam, kata insya-Allah selamat, dan ini adalah untuk kalau orang Islam fardu kifayah lah sebab kita nak protect orang lain juga. Ya. So insya-Allah doktor. Last but not least lah kot. Ada lagi soalan tak? Untuk sini. Daripada Encik Harith Abdul Malik ni, dia cakap, doktor sekarang dah okey ke untuk kita dine in kat restoran? Macam dia orang dekat dalam Klang Valley dengan Johor Bahru, rasanya red zone kot. So adakah okey untuk dia orang dine in? Untuk SOP MKN dah benarkan, cuma kena berjaga-jaga lah. Contoh dia, sekiranya kita dine in bersama ahli keluarga tidak ada masalah. Risiko, kita tahu risiko sama. Tetapi kalau kita dine in bersama orang rakan yang luar, kita tak pasti dia ada kontak rapat tanpa disedari. Lepas tu kita buka mask, lepas tu bila kita makan kita berborak dan kadang kita gelak. Masa itu boleh ada keluar droplets tu. Ya, jadi kena berjaga-jagalah. Bagi saya masih kena ada 1 meter dan kalau boleh elakkanlah, ya, sebab kita belum dapat vaksin. Okay, ada soalan. Okay, let's say close contact happened to take RTK antigen on day 3 of exposure and was found negative. Then she was informed someone she met on day 1 positive and she went for RT-PCR on day 10. Can we be confident that she was found negative this time, that she maintained home quarantine and all related SOP without relaxing? Okay, so start, Miss Jin. So if let's say that someone, let's say the last day of exposure is on 1st of February, studies have shown that the risk of infection is highest from day 3 to day 5. Okay, if let's say, so that's the best time for you to do the RTK antigen or RT-PCR. So if let's say RT-PCR was done on day 10 and it is negative and you do not have symptoms, then yes, you can safely say that you do not have RT-PCR. You do not have COVID-19. But remember, testing
negative today does not mean that it will stay negative tomorrow or next week, because it is an infection. So the take-home message is we need to make sure that testing is good, but we cannot just keep on doing testing and testing. So the best thing is to just to make sure that we follow the SOP, wash your hands, wear your mask, and keep the physical distancing. Okay. Okay dah. Okay, so ada lagi satu soalan. For close contact, is second test required from release from HSO? What kind of test for the second test? RTK antigen or RTK antibody? Okay, for close contacts, now as of January this year, for those without symptoms, asymptomatic, you do not have to do the second RT-PCR. Okay, but if you have symptoms, yes. So they do it RT-PCR for close contacts, RT-PCR, and not RTK antibody. So the RTK antibody is the one that you do the prick test. That is not to test for COVID-19 current infection. So what we're interested is the current infection. So the answer is RT-PCR for close contacts. Okay, Miss Vicky. Kita ada soalan lagi Doktor. Oh ya, okay, boleh. Sebenarnya ni soalan daripada Puan Noridah Marsidi. Orang yang pernah kena positif COVID, kemudian dia sembuh, adakah kita boleh dijangkiti semula macam ni lah kot, macam CAC dah bagi surat pelepasan yang lepas 10 hari kan. Lepas tu dia tengok dia develop simptom. Simptom dia makin teruk ke, ada balik ke, macam mana tu Doktor? Okay, katalah CAC ada dapat surat pelepasan, katalah tak ada symptoms sepanjang 10 hari dan CAC bagi surat, dan katalah tiba-tiba hilang dia rasa 3 hari selepas tu, tolong pergi semula kepada CAC untuk doktor buat assessment ya. Dan dia bukan mungkin masa tu dia ada awal jangkitan, dan dia bukan jangkit semula, sebab jangkit semula tu jarang berlaku, mungkin dia simptom tu agak lambat ya. Jadi perlu pergi kembali kepada CAC ya kalau macam tu. Kan swab balik lah ni. Tak perlu swab, sebab saya kata tadi tu untuk mereka yang positif COVID-19, kalau kita buat RT-PCR pun dia masih akan ada positif, masih akan positif pun, keputusan dia mesti akan positif kerana ada remnants of non-infective virus masa kita ambil swab. Jadi dia pun walaupun dia positif tapi dia bukan infektif, dia tidak boleh menjangkitkan orang. Okey. Ada lagi Doktor? Kita ada, Ya kan? Ada. Tak ada? Tak ada dah, tak ada kat sini. Rasa boleh dah kita. So insya-Allah Doktor. So terima kasih banyak-banyak Doktor. Doktor, kita ucapkan kepada Dr. Anza terima kasih banyak-banyak kerana share kepada kita bagi pencerahan tentang COVID-19. Sebab makin hari makin lama makin orang macam tak ambil channel, tak ambil kisah tentang COVID-19 betul. So based on kita tengok kita punya data hari ni pun yang positif hari ni dalam 2,000 lebih. So nilai tu tak adalah rendah orang kata, tapi share dengan compare dengan minggu lepas ni ada penurunan sikit lah. So terima kasihlah kepada anggota-anggota polis, frontliner yang bagi kerjasama. So insyaAllah pada masa akan datang akan 1,000 lebih, bawah 1,000, 3 angka balik. So insyaAllah kita target kosong balik. InsyaAllah. Terima kasih kepada yang join webinar pada malam ni. So insyaAllah sama-sama kita praktikkan, kita hadap sama-sama pandemik COVID-19 ni. So insyaAllah, so sama-sama kita stay at home, kita jaga kita. Kita pun juga adalah frontliner juga. Jangan harapkan frontliner yang sedia ada. Okay, insyaAllah. Terima kasih banyak Doktor. Sama. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.